Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad sebanyak apa yang Allah ciptakan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyambung cerita tentang Sumi yang berkahwin dengan orang biasa setelah dia berkahwin dengan orang Bunian. Saya telah nyatakan tentang Sumi, pada mulanya berkahwin dengan Asim. Kemudian sekarang ini dia akan berkahwin pula, ceritanya lah, dengan Japa yang tinggal sekampung dengan dia, iaitu di sekitar kampung Pernu. Walaupun ibu bapa Sumi ini tahu Sumi sudah bersuamikan orang lelaki Bunian, tetapi wujudnya tidak nyata sehingga masyarakat sekitar berkata macam-macam. Sebab itu bila Japa pemuda yang mereka kenal dan rapat dengan keluarga mereka ingin melamar Sumi, maka mereka tidak ada bantahan. Kata Sumi hanya seorang adiknya saja yang menentang keras perkahwinannya dengan Japa, kerana mungkin menganggap berkahwin dengan Japa ini tidak ada masa depan kerana Japa tidak ada kerja tetap. Tetapi kerana Sumi sudah tetap pendirian untuk berkahwin dengan Japa kerana usianya pun sudah 32 tahun, maka mau tidak mau tidak ada siapa pun yang boleh halang bila Sumi sudah membuat keputusan. Tetapi rupanya masih tidak mudah untuk Sumi berkahwin dengan Japa. Halangan dan rintangan macam-macam yang datang. Salah satu rintangannya ialah tidak ada pihak yang mahu menikahkan mereka waktu itu. Saya pun tidak tahu apa kisah sebenar sehingga tidak ada jurunikah yang mahu menikahkan Sumi dengan Japa, khususnya jurunikah yang ada di kampung tempat Sumi dan Japa tinggal. Ini merupakan halangan yang paling besar bagi Sumi dan Japa. Memang keadaan ketika itu agak kelam kabut dari cerita Sumi ini. Tetapi pertolongan Allah memang boleh datang dari berbagai arah. Kerana di dunia nyata ini mereka agak sukar untuk mendapatkan jurunikah yang sanggup menikahkan mereka, maka terjadilah satu situasi yang cukup ajaib pada saya apabila Sumi menceritakan kisah tersebut pada saya. Apakah kisah ajaib tersebut? Rupanya Japa yang dikatakan tidak punya apa-apa kelebihan di muka bumi ini rupanya bukan sebarang orang di alam Bunian sana. Sumi yang mempunyai suami seorang Bunian pun tidak menyangka Japa mempunyai hubungan yang begitu baik dengan individu-individu tertentu di alam Bunian. Hubungan Japa dengan orang-orang tertentu di alam Bunian tersebut bukan calang-calang orang atau golongan sebenarnya. Kalau seseorang manusia bisa mempunyai hubungan baik dengan orang Bunian yang bertaraf penghulu pun sudah ada semacam kebanggaan. Tetapi Japa ini rupanya mempunyai hubungan dengan orang Bunian yang bukan sekadar penghulu Bunian, tetapi lebih daripada itu Japa punya hubungan baik dengan seorang raja besar di alam Bunian. Sumi ini sendiri pun tak tahu. Dia hanya tahu Japa mempunyai hubungan dengan alam Bunian tersebut setelah Japa berkata mahu mengajak Sumi bernikah di alam Bunian, tempat kenalannya, setelah tidak ada pihak yang mahu menikahkan mereka di muka dunia ini. Memang sebelum ini Sumi memang tahu Japa mempunyai pengetahuan tentang alam Bunian kerana dia memang seorang dukun. Tetapi yang Sumi tidak sangka ialah Japa mempunyai hubungan baik dengan orang-orang tertentu di alam Bunian. Dan langkah Japa untuk berkahwin, bernikah dengan Sumi di alam Bunian adalah salah satu usaha untuk membolehkan mereka bernikah dan seterusnya berkahwin. Jadi akhirnya mereka menetapkan pada satu hari yang telah ditentukan untuk berangkat ke alam Bunian, tempat kenalan Japa itu. Usaha Japa itu telah menjadi realiti bila mereka berjaya pergi ke alam Bunian pada satu malam yang telah ditetapkan. Kata Sumi, alam Bunian yang mereka pergi itu adalah di Indonesia. Bila sampai ke alam Bunian tersebut, sekali lagi Sumi tidak sangka. Sebelum ini Sumi hanya menyangka Japa akan membawanya ke kawasan kampung di alam Bunian. Tetapi rupanya tempat yang mereka pergi itu adalah istana Raja Bunian. Waktu saya tanyakan apakah kenderaan yang digunakan Sumi untuk pergi ke istana Raja Bunian tersebut, Sumi menyatakan mereka menaiki kuda. Sudah tentu kuda tersebut bukan kuda biasa yang hanya bisa berlari di daratan, tetapi kuda tersebut mampu merentas untuk pergi ke alam Bunian di Indonesia.
Istana raja tersebut, kata Sumi, cukup besar dan megah, lengkap dengan dayang-dayang dan petugas-petugas istana yang lain. Ketika mereka sampai di istana tersebut, hampir semua orang-orang besar dalam kerajaan Bunian tersebut sudah berada di balai tetamu istana. Semua orang besar tersebut sudah ada di balai tetamu seolah menunggu kedatangan Jaafar dan Sumi untuk meraihkan majlis pernikahan yang akan diadakan. Begitulah hebat dan meriahnya sambutan Raja Bunian pada orang besar dan orang-orang besarnya pada Jaafar dan Sumi pada waktu itulah. Pendek kata, sambutan Raja Bunian kepada mereka cukup luar biasa, cukup hebat. Seperti Jaafar dan Sumi ini adalah terdiri daripada golongan orang-orang besar. Padahal Jaafar ni terlalu sederhanalah orangnya. Kata Sumi, dia memang tidak sangka tempat yang Jaafar bawa itu istana Bunian, dan kerana itu Sumi berasa malu dan seperti merasa tidak layak berada di istana Raja Bunian tersebut. Oleh itu, Sumi ini tidak masuk ke balai tersebut, sebaliknya dia terus menuju ke bahagian dapur istana. Semua dayang-dayang dan petugas istana yang ada di bahagian dapur tersebut, kata Sumi, melayaninya dengan baik. Saya cuma bertanya Sumi, ketika dia dan Jaafar pergi istana Bunian untuk bernikah itu, adakah dia pergi dua orang saja dengan Jaafar? Kata Sumi, ketika itu dia dan Jaafar bergerak dari tempatnya tinggal. Ada beberapa orang yang ikut serta. Jadi mereka ini bergerak dari sekitar Pernu dan terus menuju istana Bunian tersebut pada malam hari, kerana malam hari di tempat kita adalah siang hari di alam Bunian. Kata Sumi lagi, keadaan orang-orang yang berada di istana Bunian itu semuanya baik dan rajanya pun baik. Dan kerana kebaikan Raja Bunian inilah yang memulihkan Jaafar dan Sumi dapat bernikah dengan selamat di istana Bunian tersebut. Dan setelah majlis pernikahan Jaafar dan Sumi tersebut selesai, ketika mau pulang ke alam nyata, maka Raja Bunian tersebut telah menasihatkan Jaafar dan Sumi tetap mengulang semula nikah mereka di alam Bunian tersebut di alam dunia. Ini kata Raja Bunian, jika Jaafar dan Sumi tidak melaksanakan semua pernikahan mereka, maka apa kata orang di dunia? Begitulah nasihat baik daripada Raja Bunian tersebut kepada Jaafar dan Sumi. Jadi semua itu katanya mahu mengelakkan fitnah, kerana pernikahan di alam Bunian tidak diketahui oleh orang-orang di dunia. Jaafar dan Sumi menurut saja apa yang dikatakan oleh Raja Bunian tersebut. Mereka memang mengakui kebenaran nasihat Raja Bunian yang telah membantu mereka bernikah itu. Jadi bagi Sumi dan Jaafar ni, mereka bukan tidak mahu bernikah dunia, tetapi banyak timbul masalah sehingga mereka gagal bernikah dan hingga mereka terpaksa pergi ke alam Bunian untuk sekadar bernikah. Memang di dunia ini banyak peraturan-peraturan yang kadang-kadang terlalu menyusahkan, khususnya dalam hal nikah kahwin. Tapi bagaimanapun, Jaafar dan Sumi bertekadlah untuk berusaha untuk membolehkan mereka bernikah lagi di alam dunia. Mereka akan cuba semampu yang mereka boleh lakukan. Memang pernikahan mereka telah sah dalam Bunian, tetapi pernikahan mereka di dunia hanya untuk pengesahan bahawa mereka sebagai pasangan suami yang sah di mata masyarakat di dunia. Jika anda suka dengan cerita yang saya sampaikan ini, tolong subscribe, like dan share, kerana ianya adalah percuma. Di samping itu, agar saya lebih bersemangat untuk mengorek dan mencungkil kisah-kisah misteri daripada orang-orang atau individu tertentu, insya-Allah. Kepada anda yang telah membaca cerita saya ini, sama ada anda telah subscribe atau tidak, maka semuanya saya ucapkan dan doakan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.